Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. So kalau korang dah tengok channel aku daripada dulu sampai sekarang, aku dah membawakan pelbagai jenis jam, jam pintar, jam sukan, jam kesihatan dan lain-lain. Tetapi tak ada yang boleh menyaingi jam yang aku nak buat dalam hari ni. Sebab apa? Satu, dia agak unik. Yang kedua, dia adalah branded. Yang ketiga, dia adalah yang paling mahal yang pernah aku bawakan dalam channel ini. Di mana dekat atas meja ni kita ada Suunto 9 Peak Titanium. Jam ini sekarang harga retail dia adalah sekitar RM3,199. Dan of course, aku pun agak excited dan korang pun mesti nak tertanya-tanya bagi siapa yang tak pernah pakai Suunto mesti agak tertanya-tanya kan. Apa yang korang akan dapat dengan jam berharga RM3,000 lebih? Jadi kalau korang tak boleh lanjut, tanpa menyanyikan masa lagi, let's check it out. So, sedikit disclaimer sebelum kita pergi lebih jauh dalam video ni. Yang pertama adalah, ini adalah jam Suunto pertama yang aku pernah pakai. Jadi dari segi comparison dengan model-model sebelum ni, aku banyak membuat dari segi bacaan dekat internet. Dan aku akan banyak compare dengan jam-jam lain yang aku pernah pakai. Yang kedua adalah, aku bukannya orang sukan, bukannya sportsman. Jadi kebanyakan uji kaji kesukanan yang aku buat untuk jam ini, untuk video ini adalah lebih kepada macam simulator. Korang akan tahu lah kejap lagi aku akan cerita macam mana. Di mana aku baca contoh untuk uji kaji GPS ataupun larian, aku tak berlari lah of course. Sebab apa? See my leg lah. Tapi aku naik kereta, aku keluarkan tangan dekat kereta dan kita just nak tahu GPS dia okey tak okey. Sebab apa? The main concern ataupun the main features about this Peak 9 Titanium adalah dari segi punya fungsi GPS yang baru dan agak mantap. Jadi tak ada cerita banyak, jom kita unbox dulu, kita tengok apa yang korang dapat dengan harga RM3,000 dalam kotak dia ni. Jom. So macam korang nampak, ini adalah kotak dia. Kecil saja kan. Kotak kecil, satu tapak tangan. So ini adalah dia punya Suunto Peak 9. So untuk Suunto 9 ni dia ada dua jenis tak silap aku. Ini adalah 9 Peak Titanium. Dia ada another one adalah 9 Baro. Dia ada altimeter, barometer. Tetapi this one pun ada juga barometer. Jadi ya, tak apa. So keliling dia tak ada apa-apa informasi yang penting. Tapi kat belakang ni adalah spek dia secara ringkas. Kita takkan go technical sangat tapi korang boleh pause and baca. Tapi aku baca jugalah. First, dia ada intelligent battery modes, di mana mereka claim bahawa bateri dia ni, kalau kau guna dalam mode yang jimat cemat, tak connect pada notification, tak bersukan sangat, dia boleh bertahan sampai 14 hari. Kalau anda kata korang guna 24/7 punya modes kan, all the things korang on kan, korang boleh pakai dalam masa 7 hari, which is bagi aku agak lama. Dan dalam penggunaan aku sendiri, personal usage, aku boleh katakan bateri dia ni memang agak liat nak habiskan. Itu je, memang agak legit lah. Susah aku nak katakan bahawa betul 7 hari. Sebab apa? Penggunaan lain-lain kan. Uji kaji mereka mungkin lain, uji kaji kita mungkin lain. Tapi apa aku boleh kata, bateri dia memang agak liat nak habiskan. Dan dia juga support untuk pengecasan pantas, di mana dari segi pengecasan korang boleh charge daripada kosong sampai penuh dalam masa 1 jam saja. Dan aku dah test memang agak legit. Lepas tu dia ada lebih kurang 80 plus sports mode, ada sapphire glass, navigation, orientation. Nanti kita akan banyak cerita pasal navigation. Sebab apa? Kekuatan jam ini adalah pada navigation dia. Ada weather function, SPO2, touchscreen dan juga water resistance sampai 100 meter. Dan of course korang akan kena guna aplikasi Suunto lah. Kita akan tunjuk kejap lagi. Dan dia ada all the collaboration lah dengan Strava, Adidas dan lain-lain. Jadi jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. So dalam korang akan dapat satu kotak lagi. Okay, kat dalam korang buka, korang akan dapat dia punya jam. Kita keluarkan dahulu. So dekat tengah-tengah ni korang akan dapat dia punya pengecasan. Dan pengecasan ni adalah for the first time, kalau based on bacaan aku dekat internet, ini adalah pengecasan Suunto pertama yang hadir dengan magnetic lah. Sebelum ni mereka hadir dengan wireless charging, tapi bukan magnetic, jadi agak leceh nak align. So this time orang kalau korang nampak, dia boleh melekat dan agak kuat lah, jadi senang nak charge. Kemudian korang akan dapat warranty card dia, dan bawah tu of course dia punya manual book and sheets lah. Alright, jadi jom kita pairing up, kita on sekali, kita pairing up dengan phone. Kejap lagi kita go through in depth about the jam. Stay tune. So, jam aku dah on kan dan kita dah pairing kepada aku punya iPhone. Dan of course, aplikasi Suunto ni korang boleh gunakan untuk iPhone maupun Android. Dan korang akan rely much on this application lah. Jadi, jom kita buka. So, dekat dalam ni macam korang nampak, dia tulis bahawa aku offkan Bluetooth. Kenapa aku offkan Bluetooth untuk review ni, untuk awal-awal ni? Sebab apa? One thing yang aku boleh cakap, love-hate relationship about this watch adalah dia punya notifikasi punya push up, bukan push up, push in adalah totally crazy. Crazy meanings that dia accurately, memang gila-gila accurate. Phone korang menyala je, notifikasi masuk, dekat jam tu dah sampai dulu. Begitu cepatnya dia punya push in notification. Tetapi in the sense of, ada orang suka sebab apa dia accurate, tapi mungkin ada orang yang akan rasa annoying
Sebab apa? Dia akan masuk berderu-deru accurately tanpa terlepas satu benda pun. Jadi of course korang masuk dalam setting, korang toggle lah mana benda yang nak on, mana benda yang tak nak on lah. Tapi apa aku boleh katakan, first attribute aku boleh puji ataupun boleh katakan agak annoying adalah push in notification dia agak accurate dan pantas. Alright, jadi bila mana kau masuk dekat dalam aplikasi dia, ini adalah dia punya aplikasi dia. Jadi korang ada beberapa page. Yang ini adalah home page dia akan tunjuk korang summarize apa yang korang dah buat, training progress, korang punya map, everything. So yang kedua ni adalah lebih kepada kalender lah. Jadi kalau korang nak track korang punya kesukanan yang lepas-lepas ataupun yang sekarang, korang boleh based on this calendar. So dia adalah all the info again. So yang ketiga ni adalah lebih kepada macam dia punya diary lah. Lebih kurang sangat, aku bukannya orang pengguna jam-jam kesukanan, jadi susah untuk aku nak kata bahawa this app compared to another smartwatch punya apps mana satu better. Tapi apa aku boleh katakan, this smartwatch dengan apps dia ni integrated seamlessly. Memang totally sedap. Bila mana notification masuk, dia hantar ke jam. Bila masa kau bersukan, after bersukan terus masuk ke dalam apps dengan sangat-sangat seamless, sangat-sangat pantas. Tak perlu nak delay lah. So yang keempat ni adalah dia punya mapping GPS dia. Okay, jadi kalau kat sini korang boleh tengok korang punya GPS besar kecil kan. Dan kat sini korang ada outdoor, heat map, my track, heat map, my track, point F3 dan lain-lain. Dan untuk salah satu fungsi kesukanan dekat dalam jam ini, macam aku cakap GPS dia, dia ada satu fungsi dipanggil sebagai Snap to Route. Okay, di mana Snap to Route ni, dia punya fungsi adalah untuk improve penggunaan GPS bagi para marathon. Aku boleh kata para marathon. Sebab apa tahu? Bagi siapa yang rajin join marathon dekat KL, Standard Chartered Marathon ke apa-apa, kita tahu bahawa marathon ni satu, korang akan dah dapat siap-siap lah dia punya perjalanan dekat mana, dia punya laluan dia. Yang kedua adalah bagi siapa yang suka nak track larian dia, korang selalu akan ada masalah kan bila korang main dekat, selalu buat kat bandar atau dekat KL, dekat SCC kan. Jadi the problem is bangunan-bangunan tinggi tu akan mengacau signal GPS pada korang punya fitness tracker ataupun smartwatch. Lalu korang tak boleh nak track secara accurately. Tetapi what happen is that Suunto memperkenalkan satu aplikasi dipanggil sebagai, bukan satu aplikasi, satu feature dipanggil sebagai Snap to Route. Dia macam cheating sikit tau. Di mana fungsi ni aku boleh katakan dia macam kau guna GPS, Google Map, nak ke KL. Jadi kau dah set direction daripada Melaka ke KL. Jadi kau akan ikut je tau. Ataupun GPS tu akan follow. That's thing yang hyper untuk Snap to Route ni. Di mana bila mana korang nak join satu marathon, korang dah tahu, okay, laluan dia bulat macam ni ataupun petak macam ni. Jadi korang dah setkan dekat dalam aplikasi ni siap-siap. Bila korang nak lari pada marathon tersebut, korang transferkan dia punya route tu ke dalam jam ni. Jadi GPS kat jam ni macam dapat bantuan dari segi preset daripada phone korang. Dan apa aku boleh katakan, based on percubaan aku, the Snap to Route tu memang accurate lah. Di mana dia memang follow route yang korang ikut dan korang dah preset kan. Dan bila mana korang cuba lari sikit daripada route yang korang dah setkan tu, dia akan cancel yang dah set tu. Dia akan follow yang mana actual jam tu pergilah. So aku boleh kata dari segi GPS tracking dia 95 to 98% adalah accurate. Dan yang kedua adalah dia pantas. Berbanding dengan jam-jam lain, bila aku nak searching for GPS untuk initial punya setup tu, dia agak lama. Yang this one agak pantas dan accurate lah, itu aku boleh katakan. Alright, jadi itu pasal Snap to Route, satu fungsi yang mungkin berguna bagi para marathoner ataupun triathlon ataupun Ironman yang dah ada preset. Dan mungkin kalau bagi siapa yang jenis random lari, benda ni tak berguna sangat lah. Korang akan relying much on the GPS yang ada lah, tanpa perlu set apa-apa. So jom kita walk through pasal jam dah cerita pasal dia punya apps, pasal fungsi Snap to Route, kita cerita pasal dia punya jam. Alright, dari segi design, kita cerita design dulu Macam korang nampak, ini adalah rupa jam dia. Yang warna ni adalah warna biru macam tu. Tali dia silikon. Dia punya display adalah sapphire glass. Body dia adalah titanium grade 5. Jadi mungkin dari segi design ataupun dia punya build quality itself dah makan suku of the price lah. Dia agak mewah. One thing yang aku boleh katakan aku suka tentang jam ni adalah dia ringan. Dia adalah seberat 52 gram saja. Di mana bagi orang yang suka bersukan, korang mesti nak jam yang ringan yang tak mengganggu sangat. And this is the watch lah. Cumanya satu benda yang aku kurang sikit bagi at least aku punya badan adalah jam ini agak sedikit kecil bagi badan aku. Sebab apa? Untuk badan yang gempal macam aku sesuai pakai jam yang bersaiz 46mm. This one adalah 43mm. So kalau kita pakai kat tangan, kau akan nampak rupa dia macam ni lah. Dekat kamera nampak okey, tapi in the real life dia agak mini dekat tangan aku. Tapi untuk orang yang bersukan, tangan korang halus je kan. So should be no problem. So dari segi design macam ni, kalau korang nampak, first thing first, korang akan perasan bahawa display dia ni, RM3,000 takkan display dia macam ni kan. Display macam hitam putih. Benar, jam ini hadir dengan display jenis Transflective Liquid Display. Dia mengimprovekan penggunaan di color luar lah. Sebab apa? Jam ni banyak akan digunakan untuk berlari dan di luar. So bila mana ada pancaran matahari tu, dia boleh digunakan, boleh dikatakan 70% memang nampak, memang jelas lah. Bagi siapa yang tak tahu, korang boleh google lah Transflective Liquid Display. Jadi senang cerita dia ni macam monochrome punya display, tak ada color sangat.
Dan dia punya display tu kalau korang nampak, dia punya bezel tu agak tebal lah. Dia punya actual display tu yang dekat titik-titik tu sahaja. Alright. Dan one thing yang aku boleh katakan pasal jam ini adalah dia memfokuskan pada penggunaan button tepi ni instead of touchscreen. Dia ada touchscreen, tapi apa aku boleh katakan kurang responsif. Jadi, ya again mungkin untuk orang bersukan lah. Bila korang bersukan tangan berpeluh kan, jadi memang korang akan mostly lebih selesa guna button. Dia lebih clicky, lebih accurate dan tak menguntungkan display lah. Jadi jam ni aku boleh katakan dia memang fokus pada sukan 100%. Bukan smartwatch sangat, dia lebih kepada smart fitness tracker. Alright, dan again body dia adalah titanium. Tepi ni ada 3 button. Alright, okay, 3 button. Ini ada untuk atas, bawah, lebih kurang macam tu. Ini adalah untuk masuk dalam. Dan dia tak ada butang back tau. Jadi kalau korang nak back, memang eventually korang kena swipe ke kiri, ke kanan lah dekat display dia ni. So dekat belakang, ini adalah all the sensor, all the monitoring punya reading, and then dia punya magnetic charging tadi. Dan juga dia punya band again adalah silikon. Dan dia ada quick release lah. Overall dari segi dia punya design, aku tak ada masalah. Sleek, minimum, tak perlu risau sangat nak jaga, dan rasa selesa dekat tangan lah. So far aku pakai tak ada rasa gatal-gatal lah. Alright, itu pasal dia punya design and build quality. Now jom kita masuk ke dalam menu. Kita nak go through macam mana rupa menu sebuah jam berharga 3,000 lebih. Jadi macam korang nampak, again ini adalah dia punya watch faces, main interface dia. One thing adalah dia tak ada macam app drawer apa. Dia punya menu adalah atas ke bawah, bawah ke atas, itu saja. So korang boleh access sama ada butang 2 ni ataupun touchscreen. Di mana kalau kita masuk, alright, korang akan dapat, korang akan jumpa exercise lah. Dan kat dalam exercise ni ada pelbagai benda. Dan again kalau korang nak masuk, sama ada korang swipe daripada kanan ke kiri ataupun korang tekan button tengah ni. So dekat dalam ni macam kejap tadi, ada lebih kurang 80 plus punya mode lah. Alright. Kemudian atas lagi korang akan dapat dia punya navigation untuk mapping dia. Lepas tu korang akan ada dia punya logbook, dia punya timer dan juga dia punya setting. Itu saja. So kita kembali balik ke menu. So untuk bawah pula kita try pakai button. Aku lebih suka guna button dekat jam ni. Jadi macam korang nampak, again aku tunjuk lagi sekali. Dia punya OS ni, aku boleh katakan macam mana bukan nak kata lambat, mungkin design dia macam tu, mungkin dia punya sistem macam tu. Dia punya OS ni tak begitu laju, itu je. Di mana again kalau korang tengok daripada watch faces nak masuk ke dalam menu bawah, dia akan ada sedikit delay. 1 2 3. Nampak? Pop baru keluar. Jadi bagi siapa yang concern pasal benda tu, dia ada sedikit delay. Tapi bagi untuk orang yang bersukan sangat, korang tak kisah sangat kan. As long as boleh sukan, function well untuk sukan, dah cukup bagus. Dan ini adalah dia punya heart rate monitoring dan juga SpO2. One thing yang aku suka tentang this watch adalah BPM dan juga dia punya SpO2 punya reading adalah sangat-sangat mudah dan pantas. Berbanding jam-jam lain, contohnya jam sebelum ni kita pernah bawakan adalah Huawei Watch 3 Pro berharga RM2,200. Dia punya SpO2 aku tak boleh nak dapatkan reading. Dia suruh aku ketatkan tali jam, dah ketat api sampai jalan darah pun tak boleh lalu. Dia suruh aku alihkan, dah alihkan, tapi still tak dapat reading. Tetapi this one kau pakai macam biasa je. Tak perlu nak ikat ketat-ketat, tak perlu nak align, dia dah boleh dapatkan bacaan. So aku boleh katakan these two thing, heart rate monitoring dan juga SpO2 punya reading adalah functioning well dekat jam ini. Dan of course ini adalah untuk sport punya purpose lah. Kalau anda kata untuk medical, korang kena pakai the actual medical punya equipment lah. Alright. So dekat bawah korang akan ada stress recovery measure, ada step counter, ada training punya counter, dia punya goal everything. And then ada ni adalah altitude lah. Korang nak tengok korang punya pressure, barometer, everything. Dan macam aku cakap tadi, untuk yang ini pun dah ada barometer. Okay, kita keluarkan. Okay. And then bawah sekali ada sleep tracking. Ini I'm not sure benda apa. Sebab apa dia kata keep middle button press for fitness level instruction lah. Dia macam ada satu instruction lah. So kita back balik dekat sini lah. Dan satu benda adalah jam ni, untuk tangan macam aku ni, dia mudah kotor lah. Jadi kena sentiasa lap tau. Mungkin tangan aku comot kot kan. Tapi agak tak kemas lah. Jadi dia punya display tak ada coating yang anti fingerprint lah kan. Now aku nak onkan Bluetooth. Aku nak tunjuk pada korang how fast the notification push in dekat jam ni. Jadi jom. Okay, kita onkan Bluetooth. Okay. Nampak? Bunyi dia macam ni lah. Masuk lagi tak? Alright, tak ada pula kan. Tapi memang notification dia masuk banyak. So again, untuk access notification panel dia, korang tarik kanan ke kiri, and then korang tekan bawah. Nampak ada 5 kat situ. Korang tekan bawah, korang akan masuk ke dalam dia punya notification lah. Kalau korang nampak macam ni lah kan. Okay, jadi contohlah katakanlah kita nak baca satu, korang tekan ataupun korang tekan kat screen, dia akan masuk lah macam ni. Dan of course korang tak boleh nak reply ke, korang boleh baca sahaja. Dan so far macam itulah rupa dia untuk notifikasi dia. Dan memang aku boleh katakan push in notification ni memang sangat-sangat lincah lah. Memang lincah kaduk. Alright. Dari segi lain tak ada benda nak cerita sangat.
more or less dari segi mood kesukanan lain, aku boleh katakan lebih kurang sama macam jam-jam lain. Dan again, aku boleh concludekan adalah Suunto punya jam ni memang memfokuskan kepada sukan. This is not smartwatch. Bagi siapa yang nak cari sebuah jam yang ada display cantik, ada speaker boleh call, boleh layan media kat sini, no, this is not the one. This is memang totally 100% jam sukan. Memang dedicated untuk orang sukan. Macam jam Garmin ke apa, ini adalah Suunto macam another level of luxuriness untuk sport bands. Di mana kalau ditanya pada aku, ini adalah first time aku menggunakan jam Suunto. Aku tahu brand Suunto sebelum ni dan aku ada kawan-kawan yang menggunakan Suunto dan aku pun ada berborak dengan orang pasal jam Suunto. Jam Suunto ni, dia dibuat bukan untuk typical user yang mencari jam murah untuk sukan. Dia adalah dicipta untuk orang yang golongan-golongan yang berada sikit, berduit, yang nakkan fungsi kesukanan yang memang totally accurate, totally menarik. Dalam masa sama, jam tu punya brand boleh mengekspresikan diorang punya status. Faham kan? Contoh macam kalau aku ni orang kaya, the way aku nak show pada korang aku adalah orang kaya tanpa berkata-kata adalah dengan memakai jam Rolex contohnya, ataupun bawa Ferrari. That's how dalam bentuk sukan orang yang berduit nak tunjukkan lah. Of course ada je orang biasa guna jam ni. Ini lebih kepada aku punya perspektif. Of course ada je orang biasa guna jam-jam Suunto ni. Diorang mungkin saving lots untuk dapatkan jam ni. Mungkin jam ni punya fungsi kesukanan adalah mantap. Tetapi most of the case, kawan-kawan aku yang gunakan jam-jam ni adalah kawan-kawan aku yang bekerja dalam bidang-bidang yang corporate sikit lah. Oil and gas, main kapal, shipping. Yes, diorang pakai jam-jam macam ni lah. Tapi untuk orang-orang macam kita, selalunya kita pakai Amazfit, Realme Watch, Garmin pun kita boleh katakan agak affordable lah. Ini more kepada high-end punya status. Bukan high-end punya function, high-end punya status. Tapi of course again, dari segi functionality, aku boleh katakan bukanlah mahal tak ada function. Mahal dia aku boleh katakan fungsi-fungsi macam aku cakap tadi, GPS punya function accurate, laju, pantas dan tepat. DPM, SpO2 dia adalah accurate dan cepat dan mudah digunakan. Sport mode, everything aku boleh katakan dia more kepada minimalistik lah. Orang pakai jam ni bukan nak tengok skrin cantik, bukan nak menatap jam ni. Orang pakai jam ni memang totally untuk bersukan. Alright? So, sekian saja ulasan aku untuk kali ni. Kalau ada kata korang suka ulasan-ulasan barang-barangan sultan, tapi pada pandangan seorang marahan macam aku ni, korang boleh klik butang subscribe kat bawah, butang lonceng kat sebelah dia, dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.